Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak murid pada pagi ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung lagi tajuk sains yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan termokimia. Dan subtopiknya ialah tindak balas endotermik dan exotermik. Ada dua perkataan di sini. Okey, so apa yang kamu akan pelajari pada hari ini ialah yang pertama sekali ialah mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas exotermik. Ada dua, endo dan exo. Kemudian yang kedua, menghubungkaitkan haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas exotermik. Okey, mungkin bagi kalian kali pertama mendengar perkataan ini, exo exhaust kan. So kalau tahu exhaust kenderaan tu kalau dipegang rasanya panas kan. Tu exhaust exo dia mengeluarkan haba. Dan manakala endo pula, endo ni in kan, endo in. So maksudnya dia menyerap haba. So bila kita pegang satu objek tersebut, kita akan merasa sebaliknya. Okey, ini satu contoh lah gambaran. Okey, kalau kita lihat gambar yang pertama ni, gambar ni kan, ini gambar apa? Gambar api kan. So gambar api ni kalau kita tak pegang pun, kita menghampirinya, kita sudah merasa panas kan. So bermaksud haba dibebaskan oleh api tersebut. Haba dibebaskan oleh api tersebut menyebabkan kita akan merasa panas. Manakala yang ni pula kan, ketulan ais. Ketulan ais ni kalau kita pegang ataupun kita menghampirikan tangan pada ais, kita akan rasa sejuk. Sejuk tu bermaksud haba daripada badan kita, daripada tangan kita akan diserap oleh ketulan ais tersebut. Jadi dua keadaan ini. So api exotermik, manakala ketulan ais endotermik. Okey, so itu dua idea lah. Okey, seterusnya kita akan rujuk kepada buku teks. Okey, bagi yang ada buku teks, sila buka muka surat 146 bab 5 termokimia. Termokimia di bawah tajuk termokimia. So dalam topik ini kita akan mendetailkan, mencirikan, memperincikan apakah maksud termokimia, kemudian apakah tindak balas endotermik dan exotermik. Okey, tadi pun dah bagi hint. Kemudian apakah kepentingan konsep tindak balas endotermik dan exotermik ini dalam kehidupan kita seharian. Okey, mari kita kaji. Okey, sebelum tu kamu pernah lihat setiap tindak balas kimia disertai dengan perubahan bentuk tenaga. Semasa tindak balas kimia berlaku, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan tindak balas lazimnya ditukar kepada tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran. Jadi oleh itu termokimia termokimia ialah kajian tentang perubahan haba. Perubahan haba. Bila sebut perubahan, daripada panas ke sejuk ataupun daripada sejuk ke panas, dia ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka dia kekal. So dia tidak dikatakan berlakunya perubahan haba semasa tindak balas kimia. Terdapat banyak aplikasi termokimia dalam kehidupan seharian kita, termasuklah pek panas segera dan pek sejuk. Pek panas dan juga pek sejuk segera seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, bagi negara 4 musim lah. Pada musim salji, okey, biasanya mereka menggunakan pek panas ini. Mereka letakkan di dalam kocek kan, ataupun digenggam dengan tangan kerana di luar suhunya sangat sejuk dengan adanya salji dan sebagainya. Maka apabila pek panas ini dipegang ataupun diletak di dalam baju, okey, dan digoncang kan, ditulis itu squeeze outer edge toward center from outwards, arrow kan. So maksudnya bila kita goncang, dia akan berlaku tindak balas di dalam pek tersebut dan menghasilkan haba yang panas. So digunakan untuk membebaskan haba ke kawasan persekitaran. Haba yang dibebaskan oleh pek panas segera ini dapat melegakan kekejangan otot dan menambahkan saiz lumen. So bila otot kita dipanaskan, dia punya saluran darah tu akan kembang. So bila kembang, banyak pengaliran darah dapat dialirkan. Okey, dan berlawanan pula dengan yang satu lagi, iaitu pek sejuk segera untuk menyerap haba daripada persekitaran. Jadi haba yang diserap oleh pek sejuk segera ini dapat mengurangkan bengkak luka. Kan biasa kalau kita lihat orang bengkak, aksiden ke kan, ataupun kena tackle yang kuat ketika bermain bola kan. So dia bengkak
Jadi dia letakkan ketulan ais ya. Jadi konsepnya sama. So yang ini dia letakkan pack sejuk supaya dia dapat mengurangkan bengkak luka dan menyingkirkan haba daripada keradangan tisu atau organ badan yang mengurangkan saiz lumen ya. Jadi maksudnya dia mengecutkan saluran darah tersebut. So apabila saluran darah dapat dikecutkan akibat penyejukan, maka pengaliran darah keluar akibat terluka, aksiden dan sebagainya dapat dikurangkan ya. Okey, kemudian kita lihat tindak balas exothermic dan endothermic ini dalam makmal lah apabila natrium dimasukkan ke dalam air natrium sejenis bahan kimia diletakkan di dalam air, so kita akan dapati dia akan explode dia mengeluarkan kepulan asap dan juga mengeluarkan api dia sangat agresif dan sudah pastinya apabila ada api maka dia sebenarnya membebaskan haba Okey, kemudian kita tengok ni apa yang dibualkan oleh pelajar ini. Termometer cikgu. Okey, sekarang cikgu ingin bertanya, nyatakan satu alat pengukur yang dapat mengukur perubahan haba Jadi jawapannya ialah termometer Jadi bacaan termometer meningkat menunjukkan haba dibebaskan ke persekitaran. Hal ini ialah tindak balas exothermic. Sebaliknya, bacaan termometer menurun menunjukkan haba diserap dari persekitaran. Hal ini adalah tindak balas endothermic Jadi maksudnya termometer tu apabila dia menunjukkan bacaan suhu yang tinggi bermaksud ada berlakunya tindak balas exothermic. Dan sebaliknya, sekiranya bacaan termometer itu menurun, ia menunjukkan bahawa keadaan persekitarannya adalah lebih sejuk ataupun tindak balas endothermic sedang berlaku Okey, ini tindak balas dalam amal Okey, kita menggunakan natrium hidroksida natrium hidroksida dimasukkan ke dalam air kemudian dikacau dan kita akan lihat suhunya meningkat okey. Okey, kemudian apa lagi? Okey, ini antaralah bahan-bahan yang diuji So yang ini kita akan lihat dalam buku amali sebentar lagi Okey, jadi aplikasi tindak balas exothermic dan endothermic dalam kehidupan seharian. Okey, di antaranya ialah pembakaran bunga api. So dia menghasilkan bunga api, cahaya dan juga membebaskan haba. Kemudian fotosintesis. Fotosintesis kalau kamu ingat lagi, ia memerlukan cahaya. So, maksudnya dia menyerapkan cahaya. Kan? Okay, so kita akan lihat exo ke endo. Kemudian membuat kek. Membuat kek. Bagaimana? Kek itu dia menyerap haba ke ataupun membebaskan haba. Kemudian respirasi. Bagi ikan ke bagi manusia. So, bagaimana? Sama ada dia menyerap haba ataupun membebaskan haba. Okay, so itu sahaja daripada buku teks. Okey, kita akan rujuk kepada buku amali pula. Okey, dalam buku amali muka surat 105 Okey, tindak balas endo dan exo Okey, nombor 1A, termokimia Termokimia ialah satu bidang sains mengkaji perubahan tenaga haba. So kena ingat perubahan tenaga haba. Sekiranya tenaga haba itu berlakunya perubahan daripada tinggi ke rendah ataupun daripada rendah ke tinggi, ia dikenali satu kajian dalam bidang termokimia. Okey. Kemudian berdasarkan perubahan tenaga, tindak balas kimia boleh dibagi kepada dua. Satu ialah endo dan satu lagi ialah exo. Okey. Kemudian definisi bagi setiap satu. Tindak balas endo. Endo ialah tindak balas yang menyerap tenaga haba. Endo. Manakala exo exhaust dia membebaskan haba. Jadi senang kata, kalau menyerap kita rasa sejuk dan kalau dia dibebaskan kita akan rasa panas apabila disentuh. Okey, kita lihat contoh-contoh Okey. Pembakaran kertas. Pembakaran kertas, api dihasilkan. So kita akan rasa panas So dia adalah exo kerana haba dibebaskan. Fotosintesis, cahaya matahari kita rasa panas tapi bagi tumbuhan dia menyerap cahaya tersebut untuk melengkapkan fotosintesis.
Jadi bila menyerap, dia dikenali sebagai endo. Respirasi sel, respirasi sel, bagi manusia pun berrespirasi. So respirasi, kita pegang badan kita, rasa panas ke rasa sejuk? Sudah pasti rasa panas ya. So dia dikenali sebagai proses exothermic. Sebab itu kalau mayat, cuba pegang mayat. Mayat kita rasa sejuk kan? Sebab apa? Sebab sel-sel dia sudah tidak berrespirasi, sudah tidak bernafas. Maka sebab itu dia rasa sejuk. Okey, menggoreng telur bagaimana? Menggoreng telur telur tu cair kan. Apabila dimasuk ke dalam kuali, telur itu sendiri dia akan menyerap haba daripada kepanasan kuali. So, bila dia menyerap haba, barulah dia masak. Kan? Jadi haba diserap Manakala membuat kek, sama juga. Kek, kita bancur adunan tepung dan sebagainya. Okey, yang cair itu, tepung itu dia akan serap haba daripada dapur kan, daripada kuali dan sebagainya, daripada oven. So, bila dia menyerap, barulah dia masak. Jadi haba diserap. Kemudian peluburan ais ketul itu Ais ketul itu sejuk, tapi dia akan mencair. Sebab apa? Sebab dia menyerap tenaga haba daripada luar. Kan? Daripada luar tu yang panas, kemudian ais tersebut akan menyerap tenaga haba, maka dia akan mencair. Jadi haba diserap. Jadi kalau ketulan ais diletak di dalam peti ais yang mana sekelilingnya juga adalah sejuk, bermaksud dia tidak menyerap. Sebab di luar pun sejuk, dia sendiri pun sejuk. Maka sebab itu dia kekal menjadi pepejar. Dia jadi cube, dia tak cair lah. Okey, kemudian perbandingan lah di antara tindak balas exo dan endo. Okey, apabila tindak balas exo berlaku, apa yang berlaku ialah suhu tindak balas menurun. Endo menurun. Manakala exo meningkat ataupun menaik lah. Okey, yang dimanipulasikan ialah jenis bahan kimia, bergerak balas, peningkatan atau penurunan suhu. Okey, ini adalah eksperimen lah. Yang dimalarkan ialah isi padu ataupun kuantiti bahan kimia. Jadi kalau kita lihat sini, ada dua jenis bahan yang berbeza yang kita gunakan. Okey, yang pertama A kita letak serbuk ammonia klorida. Manakala B kita letak natrium hydroksida. Okey, kemudian kita letakkan termometer masing-masing dan kita akan sukat suhu akhirnya. So didapati suhu akhirnya 2 tabung uji disediakan. Okey, ini dia punya prosedur lah prosedur dia. Okey, 2 tabung uji di label kemudian dimasukkan 10 ml air diisi. Kemudian suhu awal disukat, maksudnya bila letak-letaknya disukat suhu awal, kemudian direkod, kemudian satu spatula serbuk ammonia, ammonia klorida dimasukkan dan dikacau, kemudian suhu akhir disukat dan direkodkan. Okey. Kemudian dinding luar tu disentuh dan ditentukan sama ada tangan berasa panas ataupun sejuk. Okey. Kemudian diulangi pula dengan tabung uji yang berikutnya. Kaedah yang sama tapi kita menggunakan bahan yang berbeza. So kali ini kita menggunakan natrium hydroksida. Okey, so keputusan yang diperolehi ialah serbuk ammonia klorida yang dalam tabung uji A tadi, kita dapati suhunya menurun. Kan daripada 30 dia menurun menjadi 26. So penurunan sebanyak 4 darjah. So bila berlaku penurunan dia akan merasa sejuk kalau disentuh lah. Dan sebaliknya berlaku dengan natrium hydroksida. Natrium hydroksida daripada 30 darjah Celsius dia menaik menjadi 35. So ada peningkatan. So bila ada peningkatan dia dikatakan bila disentuh dia berasa panas. Okey, so tindak balas ammonia klorida haba diserap. Apabila ammonia klorida bertindak balas dengan air. Manakala yang satu lagi natrium hydroksida haba dibebas. Jadi tindak balas bagi kedua-duanya, tabung uji A adalah tindak balas endothermic. Endo maksudnya dia rasa sejuk. Manakala tabung uji B exothermic, sebab kita rasa panas. Okey, apakah yang berlaku pada suhu akhir bagi campuran bika A dan B? So mengalami perubahan suhu sehingga menjadi malar. Maksudnya dia berubah dan dikekal. Suhu air campuran ini dikatakan sudah mencapai keseimbangan terma. Berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen ini, bagaimanakah anda mengelaskan sesuatu? Okey, jadi tindak balas endothermic
jika suhu tindak balas menurun. Itu bagi endo. Manakala exo meningkat. Itu dia punya definisi lah. Jadi persamaan kedua-dua tindak balas exo dan endo ni melibatkan perubahan haba. Perbezaannya endo menyerap dan exo membebas. So adakah hipotesis ini diterima? Jawapannya ya. Tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyebabkan endo menyebabkan penurunan. Okey, manakala exo peningkatan. So ingat yang tu. Okey, seterusnya contoh-contoh. Tadi pun kita dah bincang. Pembuatan kek. Tadi kita buat kek apa? Haba diserap ke dibebas? So dia diserap. Kalau haba tak diserap, maka kek tu tak akan masak lah. Okay, maka suhu persekitaran akan menurun. Maksudnya diserap daripada luar lah. Kemudian pembakaran kata bagaimana? Pembakaran melibatkan oksigen. Okay, dia tenaga haba terhasil akan dibebaskan. Kemudian fotosintesis. Semasa tumbuhan menjalankan proses fotosintesis, tenaga haba daripada matahari diserap oleh tumbuhan, maka suhu persekitaran akan menurun. Jadi sebab itulah apabila kawasan yang banyak ditumbuhi dengan pokok-pokok, oleh kerana dia menyerap tenaga cahaya dan juga tenaga haba daripada matahari, menyebabkan kawasan itu akan menjadi lebih sejuk. Betul kan? Apabila kita berada di pekan, pokok kan kurang. Jadi sebab itulah kita rasa sedikit panas. Jadi dengan adanya banyaknya pokok, maka suhu persekitaran akan menurun. Hal ini menjelaskan mengapa suhu di kawasan hutan adalah lebih rendah. Sebab itu masuk hutan kita rasa sejuk. Okey, seterusnya respirasi sel. Tadi pun dah bincang. Respirasi sel proses penguraian makanan. Jadi dia membebaskan tenaga. So tenaga ini digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku di dalam badan kita. Okey lah. Okey, so projek saya ni tak apa, tak ada masalah. Okey, bagaimana mari kita lihat apa yang dibina. Menghasilkan pek panas atau pek sejuk. Yang tadi kita dah dapat idea. Okey, masalahnya apa? Masalahnya ialah pendaki gunung di kawasan beriklim sejuk sering mengalami kekejangan otot. Pek panas boleh digunakan untuk melegakan kekejangan otot. Ahli sukan pula sering mengalami kecederaan yang mengakibatkan bengkak pada bahagian badan dan kesakitan. Pek sejuk boleh digunakan untuk mengurangkan kesakitan. Okey, jadi task kali ini ialah mencari ataupun bagaimanakah kaedah untuk membina pek panas ataupun pek sejuk. Bagi pendaki, dia perlukan pek panas. Manakala bagi ahli sukan, dia perlukan pek sejuk. Jadi, kamu cuba fikirkan bagaimana nak buat. Jadi, bahan yang diberinya ialah air, beg plastik tebal dan besar, serbuk amonia nitrat, serbuk kalsium klorida dan beg plastik nipis yang kecil Okey, so macam inilah bentuk dia bagaimana nak bina. Jadi beg plastik yang besar tebal tu di luar. Okey. Letaknya di luar, sarung yang paling besar lah. Kemudian dekat dalam yang kecil dan nipis. Kemudian dalam yang kecil nipis tu diletakkan air. Okey, mana bala serbuk kalsium klorida ataupun serbuk amonia nitrat kita letak di bahagian luar. Bahagian luar. So apabila berlaku tindak balas, maka dia akan menghasilkan sama ada haba diserap menyebabkan dia berasa sejuk ataupun haba dibebaskan menyebabkan ia akan berasa panas. Jadi dapat digunakanlah bagi kedua-dua masalah pendaki gunung dan juga ahli sukan itu tadi. Okey, jadi rasa itu saja hari ini. Jadi kita lihat semula apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi termokimia tadi tindak balas endotermik dan eksotermik. Jadi yang kamu perlu tahu ialah yang pertama mendefinisikan istilah. Sudah tahu endo apa dia, haba diserap atau dibebas, dan exo sama ada diserap ataupun dibebas. Kemudian yang kedua menghubungkaitkan haba yang diserap atau dibebas ni dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Bermaksud dua jenis tindak balas ini sebenarnya diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian tanpa kita sedari. Okey, so selepas ini kalau kamu
membuat apa sahaja yang apabila kamu rasa panas, okay, bayangkan. So itu adalah proses exothermic. Manakala sesuatu yang kamu pegang, kamu rasa sejuk dan sebagainya, itu adalah proses endothermic. Ya. Okey, seperti biasa, nanti akan lihat di dalam Google Classroom ada task ataupun tugasan yang cikgu telah sediakan. So, tolong selesaikan ya di dalam tugasan Google Classroom tersebut. Okey, jadi dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.